Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan berjumpa lagi slot yang berkaitan dengan fungsi pengeluaran teknik menjawab fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, semoga bahan-bahan yang cikgu akan sampaikan sekejap lagi akan membantu anak pelajar untuk menjawab soalan berkaitan dengan ekonomi SPM tahun ini. Okey, kita sambung teknik berkaitan dengan menjawab fungsi pengeluaran jangka pendek. Teknik menjawab fungsi pengeluaran jangka pendek, yang mana mula-mula kita akan tengok maksud maksud fungsi pengeluaran jangka pendek. Fungsi pengeluaran fungsi pengeluaran dulu. Fungsi pengeluaran ialah hubungan antara jumlah input dengan output, iaitu kuantiti barang yang boleh dikeluarkan daripada kombinasi faktor pengeluaran. Ini ialah maksud fungsi pengeluaran. Manakala fungsi pengeluaran jangka pendek menunjukkan hubungan antara input berubah dengan output pada suatu tingkat input tetap yang diberikan, yang mana kita boleh tengok rumus di bawah. Rumus yang berkaitan dengan fungsi pengeluaran jangka pendek iaitu Q. Q merupakan output. Manakala F tu ialah fungsi ataupun bergantung kepada K ialah capital ataupun modal, L ialah labor ataupun buruh. Yang menghubungkan antara ini, yang mana kuantiti ni bergantung kepada kuantiti input pengeluaran, iaitu bergantung kepada modal dan buruh. Yang berapa yang dapat dikeluarkan. Kita tengok seterusnya, slide seterusnya. Untuk menjawab soalan berkaitan dengan fungsi pengeluaran, cikgu akan ajar ialah teknik bulat dan garis. Minta para pelajar cuba fahami betul-betul, ingat teknik-teknik yang cikgu ajar ni. Yang mana yang pertama, bulatkan nilai maksimum. Ni untuk fungsi pengeluaran. Yang mana kita bulatkan nilai maksimum di setiap kolom yang akan ditanya. Iaitu jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran marginal. Yang kedua, tentukan anak pelajar tentukan nilai itu meningkat ke menurun. Buat anak panah di kolom, setiap kolom tu. Kemudian yang ketiga, bulatkan nilai sifar. Nilai sifar di keluaran sud ataupun keluaran marginal. Kemudian yang keempat, bulatkan nilai negatif. Nilai negatif ni di keluaran sud ataupun marginal juga. Kemudian garis di bawah angka yang dibulatkan. Mari kita tengok soalan. Ini adalah contoh soalan yang cikgu ambil, yang mana soalan ni jelaskan hubungan antara buruh dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sud. 8 markah sini. Jadi sini soalan meminta pelajar menjelaskan hubungan buruh dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sud. Maksudnya semua kolom terlibat. Ingat balik teknik yang cikgu ajar sekejap tadi, yang mana mula-mula sekali kita bulatkan nilai maksimum di jumlah keluaran. Bulatkan nilai maksimum, yang mana maksimum dia ialah 58. Kita bulatkan nilai maksimum 58. Kemudian kita gariskan. Kemudian kita tengok pula di keluaran purata berapa nilai maksimum yang pelajar tengok dalam soalan, iaitu pada nilai 12.25 merupakan nilai maksimum. Kemudian kita gariskan. Seterusnya di kolom untuk keluaran sud ataupun keluaran marginal, nilai maksimum dia ialah 14 dan kita gariskan. Kemudian kita bulatkan nilai sifar di keluaran sud
Okey, tak perlu garis sebab dah digariskan. Kemudian nilai negatif. Okey, negatif 4, bulatkan dan kemudian kita gariskan. Okey, seterusnya okey, kita tentukan anak panah. Okey, kalau tengok sini jumlah keluaran semakin okey, pada buruh 0 hingga 3 jumlah keluaran semakin meningkat. Kemudian pada buruh keempat, okey, keluaran jumlah keluaran juga semakin meningkat. Okey, pada buruh 5 hingga 7, okey, jumlah keluaran semakin meningkat juga. Manakala buruh yang ke-8, jumlah keluaran dah mula menurun. Tentukan anak panah naik turun dahulu untuk kita memudahkan kita untuk menjelaskan ataupun menghurai nanti ya. Okey, kemudian keluaran purata pula. Okey, keluaran purata kita tengok angka antara 0 hingga 3 berhenti setakat yang digariskan. Okey, maka yang mana nilai semakin meningkat. Okey, kemudian pada buruh yang keempat, okey, semakin meningkat lagi daripada 12 kepada 2.25 meningkat. Kemudian pada buruh 5 hingga 7, okey, keluaran purata mula menurun. Okey, kemudian pada buruh yang ke-8, okey, nilai angka pula semakin menurun lagi. Okey, kita tengok pula keluaran sud. Okey, tengok angka antara 0 hingga 3. Okey, keluaran sud semakin meningkat. Okey, buat anak panah ke atas. Kemudian pada buruh 3 hingga 4, okey, menurun, maka buat anak panah menurun. Seterusnya pada buruh 4 hingga 7, okey, angka semakin menurun, buat anak panah menurun. Kemudian pada buruh 8, 7 hingga 8, angka semakin menurun, maka buat anak panah menurun. Okey, cikgu buat macam ni supaya mudah untuk nak menghuraikan lagi. Okey, yang mana kita buat macam ni. Kemudian anak panah, okey, 0 hingga 3. Okey, cikgu hurai daripada 0 hingga 3, 1 fakta. Kemudian 3 hingga 4 fakta yang kedua. Kemudian 4 hingga 7 fakta yang ketiga. Okey, dan seterusnya 7 hingga 8. Okey, mula-mula sekali kita tengok fakta 0 hingga 3 orang buruh dah. Okey, 0 hingga 3 orang buruh. Macam mana nak mengurai? Okey, yang pertama, okey, anak pelajar hurai jumlah keluaran. Okey, anak panah ke atas, maksudnya meningkat. Jadi jumlah keluaran meningkat. Okey, isi yang kedua, keluaran purata meningkat. Okey, anak panah kita baca, kita hurai berdasarkan anak panah yang dibuat. Kemudian keluaran sud meningkat. Di situ ada nilai yang angka yang kita bulatkan. Kita kena sebut di situ. Okey, keluaran sud mencapai nilai maksimum ataupun maksimum pada buruh ketiga. Okey, sebab apa kita sebut buruh ketiga? Sebab soalan jelaskan hubungan buruh dengan keluaran purata, keluaran sud dan keluaran jumlah keluaran. Okey, mari kita tengok okey, contoh jawapan. Okey, ni contoh jawapan pada buruh 0 hingga 3. Okey, anak pelajar jawab jumlah keluaran meningkat, keluaran purata meningkat, okey, keluaran sud meningkat. Okey, keluaran sud maksimum pada buruh ke-3. Tu contoh jawapan, jawab dalam bentuk esei. Okey, kita balik pula kepada untuk seterusnya. Pada buruh 3 hingga 4 orang. Okey, berhenti sampai kat kita garis tu. Pada buruh 3 hingga 4 orang, okey, jumlah keluaran meningkat. Okey, keluaran purata meningkat dan mencapai nilai maksimum pada buruh ke-4. Kemudian keluaran sud menurun. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, pada buruh 3 hingga 4 orang, jumlah keluaran meningkat. Okey, keluaran purata meningkat. Okey, dan maksimum pada buruh ke-4 dan keluaran sud menurun. Okey, yang cikgu merah-merahkan tu merupakan hak anak panah yang telah anak-anak pelajar buat. Okey, seterusnya kita tengok okey, huraian untuk pada buruh 4 hingga 7. Okey, 4 hingga 7 orang, jumlah keluaran
meningkat dan jumlah keluaran mencapai nilai maksimum pada buruh yang ke-7 orang. Keluaran purata, angka semakin menurun, maksudnya keluaran purata menurun dan keluaran sud menurun dengan nilai sehingga mencapai nilai sifar. Kita tengok contoh jawapan. Pada buruh 4 hingga 7 orang, jumlah keluaran meningkat. Jumlah keluaran maksimum pada buruh ke-7, keluaran purata menurun. Keluaran sud menurun sehingga mencapai nilai sifar pada buruh ke-7 orang. Seterusnya kita tengok balik pada buruh 7 hingga 8 orang. Kita berhenti setakat garis. Maksudnya ada 4 garisan, ada 4 fakta yang perlu anak-anak pelajar huraikan. Pada buruh 7 hingga 8, jumlah keluaran menurun. Keluaran purata menurun. Dan keluaran sud menurun dengan nilai negatif pada buruh ke-8. Ni kita tengok contoh jawapan. Pada buruh 7 hingga 8 orang, jumlah keluaran menurun. Keluaran purata menurun. Keluaran purata menurun dengan nilai negatif pada buruh ke-8. Kita tengok slide seterusnya. Ialah soalan SPM 2017 yang cikgu ambil. Mari kita tengok dia punya arahan dia. Dan jadual ni menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek bagi firma X. Arahan soalan. Soalan, jelaskan hubungan antara buruh dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sud pada bilangan buruh berikut. Yang ni dia dah nyatakan peringkat tahap mana yang dia hendak ditanya, iaitu pada A 0 hingga 4 orang 3 markah dan B 5 hingga 8 orang. Mari kita tengok jadual. Cikgu dah asingkan A dan B. Yang pertama, ingat balik teknik yang cikgu ajar, yang mana bulatkan nilai maksimum di jumlah keluaran. Nilai maksimum iaitu 210. Kemudian bulatkan nilai maksimum. Gariskan itu ya, gariskan. Kemudian bulatkan nilai maksimum di keluaran purata. Tulis maksimum di keluaran purata, kemudian gariskan. Kemudian keluaran marginal, bulatkan nilai maksimum keluaran marginal iaitu 60 dan gariskan. Kemudian seterusnya bulatkan nilai sifar, dan kemudian nilai negatif. Kemudian kita tentukan anak panah. Naik turun setiap angka, yang mana jumlah keluaran kalau angka daripada 0 hingga 4 orang buruh semakin meningkat, jumlah keluaran dia buat anak panah meningkat. Kemudian keluaran purata 0 hingga 4 semakin meningkat. Kemudian keluaran marginal, angka juga semakin meningkat. Kemudian pada buruh 5 hingga 8 orang, dia ada 2 situ. Mula-mula jumlah keluaran meningkat, kemudian jumlah keluaran menurun. Keluaran purata pula, angka dia daripada 5 hingga 8 semakin menurun. Begitu juga dengan keluaran marginal, semakin menurun. Sekarang mari kita tengok cara jawab pula. Pada buruh 0 hingga 4 orang, pada buruh 0 hingga 4 orang, pelajar kena jawab jumlah keluaran meningkat. Yang kedua, keluaran purata meningkat. Kemudian jumlah keluaran marginal meningkat, dan ada kita bulatkan di situ, kena sebut di situ keluaran marginal mencapai maksimum pada buruh ke-4 orang. Mari kita tengok jawapan dia. Pada buruh 0 hingga 4 jumlah keluaran meningkat. Keluaran purata meningkat. Keluaran sud meningkat ataupun keluaran marginal meningkat.
seterusnya keluaran marginal mencapai maksimum pada buruh ke-4 orang. Okey, kemudian kita tengok pula untuk soalan yang kedua B. Okey, pada buruh pada buruh 5 hingga 8 orang pula. Macam mana nak hurai? Okey, jumlah keluaran meningkat dan jumlah keluaran meningkat dan kemudian menurun. Okey, kemudian jumlah keluaran mencapai maksimum pada buruh yang ke-7. Okey, seterusnya kita tengok keluaran purata. Angka semakin menurun, jumlah keluaran purata menurun. Kemudian keluaran marginal menurun sehingga menurun sehingga mencapai nilai sifar pada buruh ke-7, dan kemudian pada buruh ke-8 keluaran marginal mencapai nilai negatif. Okey, mari kita tengok jawapan, cara menulis jawapan. Okey, jumlah keluaran meningkat dan kemudian menurun. Okey, keluaran purata jatuh. Okey, keluaran sud jatuh ataupun menurun, dan jumlah keluaran mencapai maksimum pada buruh ke-7 orang. Okey, keluaran purata maksimum pada buruh ke-5 orang. Okey, kemudian keluaran marginal sifar pada buruh ke-7 orang, dan keluaran sud negatif pada buruh ke-8 orang. Okey, itu ialah cara menjawab berkaitan dengan ni. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk sikit soalan berkaitan dengan kos, teori kos. Okey, teknik bulat juga, yang mana ni soalan berkaitan dengan kos pengeluaran jangka pendek. Maksudnya teknik yang sama juga digunakan, teknik bulat dan garis, yang mana soalan dia berapakah nilai X dan Y. Mula-mula sekali kita cari nilai X dan Y, kemudian barulah kita menjawab untuk soalan yang kedua, jelaskan hubungan. Okey, kita tengok kepada ni soalan. Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek bagi sebuah firma. Okey, pada keluaran sini ada A dengan B. Okey, asingkan sekarang ni cikgu asingkan A dan B. Kemudian kita cari dulu nilai P dan Q. Okey, untuk dapatkan kos purata, formula dia jumlah kos dibahagikan dengan jumlah output TC. Okey, AC sama dengan TC bahagikan TP. Okey, manakala kos marginal, formula dia ialah MC bahagikan dengan perubahan TC. Okey, perubahan TC bahagi dengan perubahan total product ataupun jumlah output. Okey, perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan dalam jumlah output. Okey, kita tengok nilai P. Okey, P iaitu dapat 60. Macam mana dapat 60? Maksudnya 240 dibahagikan dengan 4. Okey, jumlah kos dibahagikan dengan output. Kemudian kos marginal, okey, kita gariskan dalam bulat tu. Kos marginal, okey, Q sama dengan 40. Maksudnya perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan jumlah output ataupun keluaran. 190 tolak dengan 150 dibahagikan dengan 2 tolak 1. Okey, seterusnya kita gariskan. Okey, seterusnya untuk nak menghurai gunakan teknik bulat juga, yang mana kalau kos kita nak kos yang paling rendah, paling minimal. Kalau keluaran kita nak keluaran yang paling maksimum. Jadi sini soalan dia nak jelaskan hubungan antara keluaran dengan kos purata dan kos marginal. Okey, kita bulatkan nilai ni. Mula-mula sekali kita sama ada nak buat anak panah dulu ke, nak bulatkan dulu ke. Okey, boleh mana-mana. Okey, buat anak panah turun, angka semakin menurun, kemudian marginal pun semakin menurun. Kemudian bulatkan nilai maksimum minimum. Untuk kos kita nak yang minimum. Okey, minimum kos marginal minimum 20, mana kos purata minimum dia ialah 60. Kemudian buat anak panah meningkat, untuk garis bawah meningkat. Okey, kemudian kita
hurai cara jawab. Okey, jawapan cara jawab. Okey, kos purata menurun, kos marginal menurun dan mencapai nilai minimum. Okey, manakala kos 4 hingga 6, okey, kos purata mencapai nilai minimum pada keluaran keempat, kemudian kos purata meningkat dan kos marginal meningkat. Okey, tu sama sahaja dengan teori pengeluaran berkaitan keluaran, dan kos pun sama, teori kos, huraian dia sama menggunakan teknik bulat, garis. Okey, gariskan kemudian hurai. Okey, alhamdulillah. Okey, selesai slot cikgu pada hari ini. Okey, cikgu harap slot cikgu kali ini dapat membantu menjawab dan memahami cara menjawab teori fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, dan tips-tips yang cikgu bagi berkaitan dengan teknik bulat dan garis, minta pelajar cuba ingat, hafal dan fahami betul-betul. Ia cukup membantu terutama kalau soalan tu tidak menyatakan tahap mana yang hendak diterangkan. Okey, jadi pelajar perlu ingat teknik garis dan bulat tersebutlah. Okey, semoga slot ini membantu pelajar dan cikgu doakan para pelajar akan perolehi result yang cemerlang khususnya dalam subjek ekonomi tahun ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.